Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning and hello everyone. How are you? I hope that you all are doing fine. Okay, so for today, we have finished on module 5. Okay, kita dah habis dalam topik bab 5. So we will going into a new topic. Okay, kita akan masuk pada bab yang baru, which is module 6. Food please. Okay. So anyone that has a textbook with you, you can open your textbook at page 55. If you don't have a textbook with you, it's okay. You can just watch this video to get the content for today's learning. And before we start our class, let's look at the content standards and learning standards for today's class. Next, we'll look at the objectives and the success criteria. And without further ado, let's start our lesson. So, macam saya bagi tahu tadi, kita akan masuk bab yang baru, iaitu tajuk dia Food Please. Dalam bab ni kita akan belajar mengenai makanan. Ada setengah benda tu yang kita akan belajar ni mungkin awak dah tahu, tapi awak belajar balik. Ada juga mungkin awak tahu dia punya perkataan dalam bahasa Melayu, tapi dalam English dia awak tak tahu. Kita akan tengok sama-sama. Okay, before we get into the main topic, kita akan tengok dulu perkataan-perkataan. Okay, we will look at some of the words that we will see a lot for today. Number 1. Okay, say it with me. Onions. 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 Tengok gambar tu agak-agak awak apa? Buah apple ke tu? Bukan. Okay, onions adalah bawang. Okay. Tak kisahlah dia bawang Holland ke, bawang besar ke, bawang kecil ke. Kita dalam bahasa Melayu, kita pisahkan dia macam tu. Tapi kalau untuk English, semua bawang adalah onions. Okay, number 2. Okay, say it with me. Lettuce. 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 Okay, sebutannya hampir sama macam tangga. Tangga apa dia? Bukan tangga yang macam kat sekolah tu. Itu stairs. Tangga yang kita kena panjat dia tu. Kalau yang tu kita panggil dia ladder. Yang ni dia sebutan dia hampir sama, lettuce. T dia tu tak bunyi sangat. Okey, lettuce. Kalau selalunya orang panggil sayur lettuce ni, selalu orang panggil sayur salad, daun salad ataupun salad. Sebenarnya salah. Kalau salad, dia adalah satu hidangan di mana awak campurkan pelbagai jenis sayuran dalam satu mangkuk ataupun satu pinggan. Senang cerita macam kerabu lah. Kalau orang Melayu, kerabu kan ada macam-macam kan dalam satu kerabu tu. Kalau kata kerabu mangga contoh, dia tak letak buah mangga saja dalam tu, ada benda lain dia letak juga kan. Samalah untuk English, salad ni dia adalah campuran hidangan, campuran pelbagai jenis sayuran. Bukannya daun ni selalu orang letak dalam salad, betul. Tapi dia bukannya kita panggil salad. Nama dia adalah lettuce. Okay. Number 3. Chocolate. 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 Okay, yang ni senang. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil dia coklat. Betul. Okey, kalau untuk coklat, coklat kan ada banyak jenis. Ada yang coklat biasa, yang warna coklat macam kita tengok tu, warna perang tu. Ada yang warna putih, tu white chocolate. Ada yang macam gelap sikit, macam dalam gambar kat belakang tu, tu kita panggil dia dark chocolate. Apa beza dia? Dia tambah perkataan dekat depan dia saja. Kalau yang coklat putih tu white chocolate sebab dia putih. Kalau coklat belakang tu dia gelap, dark chocolate. Tapi kalau umumnya semua ni adalah chocolate. Okay. Next one, number 4.
biscuits, biscuits, biscuits. Okay. Biskut sebab ada banyak biskut, jadi kita kena tambah huruf S dekat belakang sebab dia dah jadi plural. Kalau biskut ada satu, kita panggil dia biscuit sahaja. Kenapa sahaja saya letak banyak gambar biskut ni? Sebab ada setengah orang dia confuse. Kalau kita dalam bahasa Melayu, kita panggil semua benda ni biskut. Yang biasa punya ni pun biskut, yang petak cicah hangat air kopi ke air teh tu pun biskut. Yang ada coklat chip tu pun kita panggil biskut. Kalau English dia lain. Kalau biskut dia bentuk yang macam ni lah, biskut yang biasa yang coklat ni, warna perang ni. Kalau yang ada coklat chip dekat atas biskut tu, kita tak panggil dia biskut dah, kita akan panggil dia cookies. Okay. Next one. Okay, say it with me. Sugar, sugar, sugar. Right, this is a simple word. Sugar, cikgu rasa semua orang pernah tengok, semua orang pernah makan. Okay, sugar kalau dekat Malaysia kebiasaannya dia dalam bentuk macam dalam paket tu lah, yang gambar kat sebelah tu. Dia gula yang kecil-kecil, kalau awak tengok dia punya petak-petak tu kecil kan. Tapi kalau dekat overseas, dekat Amerika ke kat British ke, dia akan gunakan, ada yang guna gula macam ni, ada juga yang guna gula bentuk macam kat sebelah. Itu orang panggil dia sugar cubes. Dia satu petak tu, satu kotak cube tu gula saja. Maksudnya dalam tu pun dah ada banyak dah gula. Awak selalu kalau yang ni kita guna sukatan dia banyak, satu sudu kan, satu sudu, dua sudu. Kalau kat sana dia punya sukatan dia satu cube, dua cube. Satu cube tu sendiri adalah bersamaan dengan satu sudu gula. Okay. Right. Next one. Say it with me. Flour, flour, flour. Okay. Sebutan ni hampir sama dengan lantai. Kalau awak ingat balik, kita ada belajar dulu. Lantai kita panggil apa? Floor kan? Dia macam turun ke bawah sikit. Floor. Yang ni dia ada naik sikit. Floor. Alright. Okay, floor. Kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil dia tepung. Cuma bezanya kalau kita kan, tepung kan ada banyak jenis kan. Ada tepung gandum lah, tepung jagung, tepung beras, macam-macam kan. Kalau flour ni dia umum, maksudnya tepung saja. Tak kisahlah dia awak nak bagi detail dia, baru awak cakap lah. Kalau dia tepung jagung, corn flour. Kalau dia tepung beras, rice flour, macam tu. Okay. Sama macam kes sugar tadi juga. Kalau dekat Malaysia, kita kebanyakannya akan jumpa tepung dalam bentuk paket, macam yang gambar dekat sebelah tu. Okay, but in overseas, dekat luar negara, biasanya tepung, okay, flour, you will find it in boxes. Awak akan jumpa dia ada dalam kotak. Selalunya tepung dalam kotak ni kalau kat tempat kita, dia tepung untuk buat kek kan. Tapi kalau kat sana, tepung dia, yang tepung biasa pun dia akan letak dalam kotak. Okay. Next one. Okay, ini simple saja ni. Okay, say it with me. Tomatoes, tomatoes, tomatoes. Okay, good. Now, tomatoes. Kenapa dia jadi tomatoes? Kalaulah ada satu sahaja buah tomato ataupun tomato dalam bahasa Inggeris, dia akan ejanya macam ni. Selalu kita belajar kalau ada benda banyak, kita tambah S dekat belakang kan. Tapi kalau untuk tomato, dia ejaan dia lain sikit. Kalau dia ada banyak, awak kena tambah ES dekat belakang. Jadilah tomatoes. Okay, next one. Okay, ni apa dia ni? Sebut sama-sama Milk, milk,
milk. Okay. Milk sama saja. Dalam bahasa Melayu, cikgu rasa semua tahu. Okay, susu. And the next one is eggs. Okay. Egg. Kalau ada satu sahaja telur, kita tak payah tambah S dekat belakang. Kalau dia ada banyak, macam dalam gambar cikgu tunjuk ni, dia akan jadi eggs. Sebab dia dah plural. Okay. So, aktiviti hari ni, kita dah habis belajar mengenai perkataan-perkataan tu. Now, semua orang, kita akan tengok dekat lagu ni, ada tajuknya adalah I'm hungry. Okay. Lagu ni aktiviti dia apa? Nanti kita akan ada satu aktiviti gunakan lagu ni. Nanti cikgu akan terangkan di hujung video. Okay. Perkataan-perkataan yang kita belajar tadi tu semuanya ada dalam lirik lagu ni. Tengok macam flour, chocolate, sugar, biscuit, semua tu ada di situ. Okay. Kita masuk kepada point yang sebenar. Okay, tajuk hari ni kita akan belajar mengenai there's some dengan there are some. Okay. Dia ada beza antara kedua-dua ni. Okay. Kita tengok perkataan yang pertama, yang sebelah kiri punya. There's some. Okay. Number one. There's some is the abbreviation from there is some. Perkataan there's some ni, dia adalah singkatan daripada perkataan there is some. Okay. Number two, we use there's some together with a uncountable noun. Kita gunakan perkataan there's some bersama-sama dengan uncountable nouns. Apa tu maksud uncountable nouns? Uncountable nouns maksudnya adalah perkataan di mana sesuatu benda tu awak tak boleh kira dia ada berapa banyak. Uncountable tu maksudnya tak terkira. Okay, contoh. A. There's some milk in the fridge. Ada susu dalam peti sejuk. Tu kalau ada bahasa Melayunya lah. Kalau bahasa Englishnya, there's some milk in the fridge. Kenapa milk dia jadi tak boleh kira? Selalu kita nak kira, kita tengok lah ada berapa kotak tu. Itu awak ingat balik. Kalau milk kita kira berapa kotak dia kan. Kita bukannya kira berapa banyak susu ada dalam kotak tu, betul tak? Jadi macam mana kita nak kira susu tu? Okay. Sebab tu dia jadi uncountable nouns. Okay, number B. Contoh. There's some chocolate in the cupboard. Chocolate. Tapi coklat bukan ke dia ada petak-petak tu. Jadi kalau kita nak makan, kita kira petak-petak dia tu. Betul. Sama macam case milk tadi, awak kira petak dia ke awak kira jumlah coklat yang ada dalam petak tu? Awak kira petak dia kan, berapa banyak coklat yang ada dalam petak tu, awak tahu ke? Kita pun tak tahu ada berapa dalam tu. Jadi sebab tu dia jadi uncountable noun, coklat ni. Alright, C. There's some flour in the cupboard. Flour, apa dia tadi flour? Tepung. Okay. Kenapa tepung jadi uncountable noun? Ingat balik case milk dengan coklat tadi. Okay, flour kita kira sebagai uncountable noun sebab bila katalah awak nak buat kek ke, awak nak masak apa-apa yang menggunakan tepung kan, awak kira ke berapa biji-biji putih-putih tepung tu. Kalau awak, selalu kita kira berapa sudu tepung, berapa cawan tepung kita guna, betul? Kita tak kira pun dalam satu cawan tu ada berapa biji-biji putih-putih tepung tu. Boleh kira tak? Tak terkira kan? Jadi sebab itulah dia
uncountable nouns. Okay, itu untuk there's some. Now, kita tengok ada perkataan yang kedua. There are some. Alright, number 1. We use there are some together with countable nouns. Okay, kita akan gunakan perkataan there are some bersama-sama dengan countable nouns. Kalau tadi uncountable noun, benda yang awak tak boleh kira. Tapi countable nouns adalah benda yang awak boleh kira. Awak boleh nampak dia, awak boleh kira dia satu-satu. Okay, nak lagi jelas kita tengok contoh. Okay, example A. There are some lettuce on the table. Ada sedikit sayur-sayuran lettuce di atas meja. Lettuce ni, kalau awak tengok balik sayur lettuce ni, dia berlapis-lapis. Dia tumbuh dia satu bentuk bulat ni, dia ada lapis-lapis dia dekat dalam. Jadi kalau awak nak kira dia satu lapis boleh tak? Dia boleh. Awak buka lah dia punya tu, ada satu lapis, lapisan kedua, lapisan ketiga. Macam tu. Jadi sebab awak boleh kira dia dengan cara macam tu, lettuce ni kita kategorikan dia sebagai countable nouns. Alright, number B. There are some eggs in the fridge. Eggs. Apa dia eggs? Telur. Betul. Telur kita boleh kira tak? Telur kita boleh kira. Kita tengok dalam bekas dia. Kalau awak beli bekas yang kecil tu ada berapa? Ada 8 contohnya. Jadi awak boleh kira ada 8 biji telur dalam satu bekas tu. Sebab dia boleh kira, jadi dia jadi perkataan yang masuk dalam kategori countable nouns. Okay, C. There are some tomatoes on the table. Tomatoes. Boleh kira tak kalau ada buah tomato tu atas meja? Boleh kira kan? Awak boleh nampak sebiji-sebiji dia ada berapa. Betul. Jadi, kalau benda tu boleh nampak, dia jadi countable nouns. Okay. Lain pula kalau kata setukar dia punya perkataan. Kalau seubah tomato tu jadi tomato sauce. Awak boleh kira tak dia punya benda tu? Fikir-fikir kan? Okay, sekarang kita dah habis topik untuk hari ni. Kita akan jelaskan mengenai aktiviti awak untuk PDPR kita hari ni. Okay, ada 2 aktiviti yang kita akan buat. Alright, English Activity 1. Okay, arahan dia apa? Activity 1, refer to the textbook page 55. Rujuk buku teks muka surat 55. Muka surat 55 ni yang mana satu sir? Muka surat 55 ni muka surat yang inilah yang kita tengah guna hari ni. Okay. And fill in the blanks with the missing word. Dan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay. Kita tengok kat situ. Ada lagu tu lirik lagu untuk yang di sini. Awak cuma perlu isikan perkataan mana yang hilang tu dengan perkataan yang betul. Okay. That's for activity 1. Activity 2. Okay, arahan dia apa? Activity 2, fill in the blanks with the correct answer. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okay. Ada jawapan dia apa? There's some dengan there are some. Soalan ada sampai 11. Jadilah sebab kita punya masa BI kan panjang hari ni. Jadi bolehlah buat aktiviti lebih sikit. Awak pun dah lama tak menulis kan, duk buat latihan dalam Google Form je. Sekali ni kita menulislah balik. Mana tahu kot ada tangan yang dah keras tak boleh tulis. Okey. Apa kita nak buat kat sini? Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Gunakan there's some dengan there are some tu. Dia ulang-ulang saja.
Awak baca dia punya ayat, kemudian isi dengan perkataan yang betul. Kita tengok contoh nombor 1. Okey, tempat kosong. Flour in the cupboard. Okey, flour apa dia? Tepung. Betul. Tepung kita boleh kira ataupun tak boleh kira. Kalau benda tu boleh kira, kita nak kena gunakan apa? There's some ke there are some. Kalau benda tu tak boleh kira, kita nak gunakan apa? There's some ke there are some. Contoh macam kalau awak tak faham lagi penerangan dia, boleh rujuk dekat video ni balik. Bahagian yang awal-awal kita ada belajar pasal there's some dengan there are some punya perbezaan tadi. Okey, setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi selamat menjawab soalan-soalan dan harap awak semua ada belajar banyak tentang topik pada hari ini. Apa-apa soalan ataupun awak tak faham, boleh tanya dengan Sir. Okay, that is all for today's class. Thank you and I shall see you again in the next class. Bye.